Bismillahirrahmanirrahim. Safinatu Nuh. Safinatu Nuhin. Perahu Nabi Nuh. Ba'da Adama. Ba'da Adama. Perahu Nabi Nuh selepas Nabi Adam alaihi salam wassalam. So ni kan safinatun. Safinah. Lawan dia Nuh. Nuhun. So kalau kita nak gabungkan dua ni, kita panggil gabung secara idhafah. Macam mana cara dia? Kita kena buang tanwin sini. Yang sebelah sini wajib kena buang tanwin. Yang sebelah sini kena tukar baris jadi dalam keadaan jar di sini. Kita panggil mudhafu ilaih. So ini cara dia nak connect lah antara dua kalimah yang bahasa orang putih guna apostrophe S ataupun off tu kan. Inilah cara dia. Safinatun Nuh. Kemudian satu lagi mungkin kita boleh tengok sini. Dari segi kalimah Adam kan. So Adam tu dalam bahasa Arab, dia tak ada tanwin asal lagi. Adamu. Dan dia nama orang. Kita panggil isim alam. Nama orang, mana dalam putih kita panggil proper name. So kalau proper name, kalau dia tu kalimah ni yang bukan originally Arab, kita panggil ajam lah. So dia tak boleh ada tanwin. So bacanya Adamu tu. Lainlah kalau Muhammadun. Ini kalimah Arab. So belakang dia tu ada tanwin. Contohnya Yunus. Yunusu. Okay. So nanti kalau kalimah yang macam ni, yang tak ada tanwin macam ni, so perubahan dia hanya ada satu je. Baris atas je boleh terima. So baris bawah tak boleh. Okay, selepas ba'da biasanya kita kena baris bawah kan. Tapi dah kita kata yang ni jenis yang tak boleh terima baris bawah. So jadilah dia ba'da Adama. Selepas Adam. Ini rahsia cara baca je lah kan. Cara baca. Makna tu diperolehi melalui kamus dah cukup dah. Ba'da artinya selepas. Adam lah selepas Adam. Ini pun cara dia selalu bentuk idhafah juga. Bentuk idhafah. Dan yang ni selalu akan jadi mudhaf. Yang ini akan selalu jadi selepas ba'da, always mudhafu ilaih. So mudhafu ilaih ni hukum dia jar. Apa maksud jar? Maknanya dia kalau berbaris tu bagi bawah. Katalah kita ada asar kan? Al-asru. Asar. So kita masukkan ba'da. Dia automatik tukar jadi bagi bawah. So ba'dal asri. Jumaat kan? Jumaat. Al-Jumu'ah. Hari Jumaat. Al-Jumu'ah. Jumaat tu. Masukkan ba'da. Jadi ba'dal Jum'ati. Okay. Barakallahu fi zurriyati Adam. Allah telah memberkati zuriat Adam. Barakati memberkati. So Allah telah memberkati zuriat Adam. Fakana fiha rijalun kasirun. So kana ni makna adalah je lah kan. So adalah fiha, dalam zuriat Adam tu ada rijalun kasirun. Ramai lelaki. Dan juga perempuan. Wanisaun. Wantasharat. Dan telah tersebar. Zurriyatu Adam. Zuriat Nabi Adam. Wakasurat. Dan mereka menjadi ramai. Falau raja'a Adam. Kalaulah. Maka sini kan. Maka kalaulah. Jika. Kalaulah. Andainya. Raja'a Adam. Adam pulang. Semula ke dunia ni. Wara'a, dan dia melihat. Auladahu. Anak-anaknya.
lama arafa, nescaya dia tidak akan mengenalinya. La mana nescaya, ma tidak, arafa mengenalinya. Walau kila, kalaulah kila dikatakan lahu kepada Adam, hadihi dzurriyyatuka, this is, ini adalah zuriat engkau, ini adalah zuriat kamu, ya Adamu, wahai Adam. Lau sini kan, kalaulah, nescaya, la ta'ajjaba kathiran, nescaya Adam akan ta'ajub, akan ta'ajub. Sini makna sangatlah, sangat ta'ajub, sangat terkejut. Wa qala, dan nescaya dia akan berkata, terkejut ni terkejut kan, subhanallah, maha suci Allah. Haulai, mereka ini, kulluhum, semuanya, auladi, anak-anak aku semua ni. Hadihi, ini, kulluha, mereka ini, kulluha, semuanya, dzurriyyati, anak-anak aku, keturunan aku, zuriat aku. Wa kanat, dan adalah, li zurriyyati Adam, bagi zuriat Adam, artinya bagi ni memiliki. So, zuriat Adam memiliki Quran kasiratan, banyak, ni banyak kan, banyak kampung-kampung. So, sudah ada tamadun dah, ramai, banyak terdapat kampung-kampung. Di mana mereka wabanau, mereka telah membina buyutan, rumah-rumah, kasiratan, yang banyak. Wakanu, dan adalah mereka, kerja mereka apa? Mula-mula tak ada perniagaan lagi kan, pertanian baru. So yahrusuna, so mereka mengerjakan tanah, membajak, yahrusu, membajak tanah, yahrusuna al-arda, dan wayazra'una, dan menanam pokok-pokok, waya'ishuna, dan mereka hidup. Mereka hidup dengan semua ni. Wa kana an-nasu, dan adalah manusia, sebab cerita kita cerita yang lalu kan, so dia gunalah kana, makna was semua ni. Kana an-nasu, manusia pada waktu itu, ala, berada di atas, ala dini abihim, their father, bapa mereka, iaitu Adam. So agama yang mereka ikut waktu tu masih lagi agama tauhid, agama Adam, di mana mereka ya'buduna, menyembah Allah, ya'buduna Allah wa la yusyrikuna, dan tidak yusyrikuna, menyengutukan dengan Allah syai'an, sesuatu pun, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wa kana an-nas, dan adalah manusia waktu itu hanya satu umat sahaja, ummatan wahidatan, satu umat sahaja, di mana abuhum, ayah mereka adalah, bapa mereka adalah Adamu, Adam, wa rabbuhum, dan Tuhan mereka hanyalah Allah. Belum pandai lagi sembah-sembah berhala. Okay, sekarang ni kita tengok struktur dan juga, okay, cuba kita tengok barakallah kan. So kita kena ingat kalimah Arab ni, kalau terutama sekali fi'il. So fi'il bahasa Arab macam bahasa Inggeris juga. So kadang-kadang fi'il tu verb guna preposition. Macam look, dia pakai at. Contohnya kan, so makna dia lain kan, look saja makna lain. So look after makna lain. Takkan kita nak terjemahkan tengok selepas, tengok pada, kan? So ada makna yang tersendirilah. Masuknya preposition tu kepada verb. So Arab pun macam tu juga. So kita kena perhatikan. So kena perhatikan penggunaan verb itu. Verb yang macam ni biasanya dia pakai huruf jar apa.
Macam barakah ni kan, barakah maknanya memberkati. So dia akan pakai verb dia fi. So bila dia pakai fi, kita tak bolehlah terjemah Allah telah memberkati pada zuriat Adam. Tak perlu dah. Sebab fi ni bukan makna pada lagi. Sebab ini kita panggil muta'alliq dia. Muta'alliq dia. Maknanya milik dia. So terjemahan kita akan bergantung pada bahasa kita. Kalau bahasa kita kata memberkati tak perlu kepada preposition, so kita tak perlu guna preposition. So, memberkati teruskan. Memberkati zuriat. Walaupun bahasa Arab guna barakah fi. Ini kita kena tengok kamus lah. Tengok kamus, contohnya kita tengok kamus barakah kan. Barakah, ini barakah. Nombor 3 tu artinya dia guna sirah fa'ala yufa'ilu. Barakah pakai fi. Dan juga pakai li boleh. Ini kan yang doa doa untuk orang kahwin tu katakan. Kan kita guna li. Yang mahizin untuk menyanyi-menyanyi tu kan guna li. Barakallahu lakuma semua kan. Dia guna lakuma. Lakuma. So la tu ya li lah kan. So Allah telah memberkati Adam, zuriat Adam. Zuriat Adam. Fakana fiha rijalun kasirun wa nisaun. So kana ni just nak menunjukkan bahawa peristiwa tu peristiwa yang lalu was. So kalau kita hilangkan dia, so ayat dia yang ayat biasa dia kalau tak ada was, fiha rijalun kasirun wa nisaun. So fiha rijalun kasirun wa nisaun. So ayat dia akan jadi fiha rijalun kasirun. Ini cara bahasa Arab guna kan? Cara dia kalau sekiranya kita ada sesuatu yang bukan makrifah, mana tak ada alif lam, so kita ada huruf jar. Misalnya kita ada perkataan rajulun. Kemudian kita ada di rumah kan, fil bait. Rajulun fil bait. A man is in the house. Dalam bahasa orang putih boleh tulis macam ni. A man is in the house. Ini subjek, ini predicate. Bahasa Arab dia tak boleh macam ni. Sebab kalau ada is di sini, sini kena bubuh the man. Barulah ayat tu betul. Kalau kita buat a man, dia tak boleh dalam bahasa Arab. Tapi kita nak pakai yang ini. A man is in the house. Kita nak pakai ini. Macam mana kita nak buat? Supaya ayat tu betul dalam bahasa Arab, iaitu kita ubahkan a man ni, ganti duduk sini, in the house duduk di sini. Ini ialah yang terjadi kepada fiha rijalun kasirun. So yang ni, rajulun fil bait, kita akan tukar jadi fil baiti rajulun. Di rumah ada seorang lelaki. So English dia akan jadi there is a, gitulah. Terjemahan dia akan jadi macam ni. There is a man in the house. So fil baiti rajulun. So binaan ni dipakai dalam yang ni. Fiha rijalun kasirun. So di dalam zuriat ni ada lelaki yang ramai. Lelaki yang ramai. So bila dia dah jadi gini, binaan dia gini, fiha rijalun kasirun. So untuk menampakkan dia tu peristiwa yang lalu, kita tambahlah kana di depan ni. So kana fiha rijalun kasirun. Jadi asalnya rijalun ni asal duduk mana? Duduk sini kan? So maknanya rijal ni kepunyaan kana lah. So kana ini dinamakan isim kana. So isim kana kan hukum dia rafa', semarfu'. So kalau tak ada kana, dia kita nama mubtada muakhar. Ini mubtada yang ditakhirkan. Yang ini khabar yang didahulukan. Fiha rijalun kasirun. So kalau kita tengok sekok-sekok ni kan, tak habis kita sampai bila pun. So saya akan terangkan yang saya rasa nak terang je lah. Nanti kalau saya terang satu-satu kan, dia satu line ni saya boleh huraikan 2 jam. Tak apa, tak habis. 2 jam. Kan? Campur dengan tanya-tanya pula, nanti 3 jam. Satu line ni aja. Kenapa kasirun? Tak boleh kau kasirun lah. So jamak bagi kasirun salah satu jamak dia ialah kasirun juga. So betul lah sini, rijalun kasirun. Ni bukan kasirun singular ni. Kasirun banyak. Kalau tengok dalam buku saya tu,
Jamak kepada kasirun satu kan? Ada kan? Kemudian jamak kasirun ni dia boleh pakai untuk wanita ni juga. So maknanya rijalun kasirun, kemudian sini wanisaun kasirun juga. Cuma tak disebut kasirun sini. Dah ada sini. Okay, wantasharat zurriyatu Adama wa kathurat. Okay, zuriyah Adam kan, always kalau mudhaf ilaih, macam sini kan, kita kata zuriyah Adam. So sini ada of lah. The zuriyah of Adam. The zuriyah of Adam. So Adam sepatutnya kena bagi bawah kan? Sebab dia datang selepas of, dia mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih tak boleh, untuk Adam dia tak ada bagi bawah kan? So always baris fathah atas. Okay, falau raja'a Adam. Ni yang lau ni. Lau ni mana jika. So biasanya lau ni dia kena ada penyambut. Jika, maka. So maka dia duduk sini, lam ni. Ni lam ni kita panggil, sini kita panggil syarat. Sini kita panggil lam ni jawab syarat. Penyambut dia. Syarat ni jawab syarat. So biasanya juga lau ni digunakan untuk sesuatu yang kita kata yang imtina. Maknanya benda tu tak mungkin dah berlaku. Sebab dia kata Adam tak mungkin balik dah. Dia kata kalaulah, sebab tu kita terjemah andainya dia balik. Nescaya dia akan kenal. Tapi dia tak akan balik. So dia tak akan kenal. Tengok. Dia guna lau kan. So bila ada lau sini kena ada penyambut dia. La ta'ajjaba ni penyambut dia la sini. Nescaya. Lam ni kita panggil apa? Lam jawab syarat. Syarat ni maksudnya dalam bahasa Arab ni jika-jika lah. So jika penyambut dia kita panggil jawab. La ta'ajjaba kasiran. Biasanya kalau kita jumpa fi'il. Apa-apa fi'il. Lepas tu selepas dia ada kasiran. Katalah akala kathiran. Dia makan banyak. Dia makan banyak. Ni kata sifat ni, kata sifat. Bentuk ni bentuk kata sifat. Bentuk kata sifat. Tapi dia ni ganti kita panggil, ganti kepada maf'ul mutlak. Siapa ngaji bahasa Arab akan jumpa maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak artinya kalau makan dengan satu pemakanan, tidur dengan satu ketiduran, sepak dengan satu sepakan. Arab dia suka cakap macam tu. Tidur dengan satu ketiduran, pukul dengan satu pukulan. Dia selalu guna maf'ul mutlak. Quran pun banyak guna maf'ul mutlak. Kadang maf'ul mutlak tu dihilangkan, ganti dengan kata sifat dia. Macam aklan, maf'ul aklun. So aklun ni pemakanan. Akala makan. Aklun pemakanan. Makan dengan satu pemakanan. So aklun kasirun. Pemakanan yang banyak. Tapi bila dia masuk dalam ayat, nak menjadi penyedap kepada makan, kita kena baris ataskan. Jadi aklan kasiran. Makan dengan satu pemakanan yang banyak. Ini gaya bahasa Arab. Dia suka. Aklan kasiran. Makan dengan satu pemakanan yang banyak. Tapi kadang-kadang dia tak nak sebut aklan. Dia ganti dengan kasiran aja. So jadilah akala kasiran. Jadi kalau mana-mana kasiran tu, dia datang selepas verb, itu maknanya dia ganti maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak hukum dia nasab ni, nasab. Always nasab. Nasab ni ya, salah satu tanda nasabnya dialah baris atas lah. So sini la ta'ajjaba, dia punya maf'ul mutlak dia ta'ajjuban. Ta'ajjub dengan satu ketakjuban yang amat sangat. Kasiran. Dan dia hapuskan ta'ajjuban, tinggallah kasiran. So nanti kalau orang Arab dia kata ini maf'ul mutlak terus. Dia tak nak sebut pengganti. Sebenarnya ini adalah pengganti. Naib kepada maf'ul mutlak. Tapi oleh kerana dia sentiasa jadi pengganti, orang kata dia lah maf'ul mutlaknya. Okey. Wa qala subhanallah. Adam kata maha suci Allah. Ini ta'ajub ni, sirah ta'ajub. Subhanallah.
Ni sirah ta'jub yang bukan jenis kias. Mana tak ada kaedah. Yang ada kaedahnya sirah ta'jub, siapa mengaji bahasa Arab? Sirah dia af'ala. Ma af'ala. So, ma af'ala Zaidan. Sirah dia macam ni. Betapa Zaid melakukan. Ma ahsana Zaidan. Ini sirah yang tetap. Kalau yang ni dia tak tetap. Just sama'i. Orang Arab yang bercakap gini, oh Masya Allah. Oh subhanallah. Takjub. Tapi walaupun begitu, baris dia ni, subhanallah, ini pun jenis maf'ul juga. Maf'ul mutlak. Ni maf'ul mutlak juga. So, dia punya fi'il dia yang dihazafkan sabbahtu. Aku bertasbih kepada Allah dengan suatu tasbih yang mentasbihkan Allah. So yang ni buang, sebab ta'jub ni dia tak boleh panjang-panjang ayat. Ayat tu tak boleh panjang-panjang. Dia kena ta'jub ni kena cepat. So kalau ayat jadi panjang, dia tak namakan ta'jub. Kan? So buang. Tinggal yang ni aja. Subhanallah. Okay. Ha'ulai kulluhum auladi. Yang ni ayat dia ni, mereka semua ni adalah anak-anak aku kan? Mereka semua ni, ha'ulai ni, jamak kepada haza kan? So haza jamak dia ha'ulai. Plural dia. So yang ni dia punya main ayat dia nya ha'ulai auladi. Ini semua ni adalah my son. My sons. Ini. Yang ni penguat itu panggil penguat. Kita panggil taukid. Kalau ada kul ni dia menguatkan. Kemudian dia masukkan dhamir. Hu ke, hum ke. Kan? So baris kullu ni, kullu boleh, kulla boleh, kulli boleh. Oleh kerana dia penguat, dia mesti menguatkan yang sebelah sini. Sebelah sini mubtada. Mubtada apa hukum dia? Rafa'. Dia baris bawah ni kerana dia memang mabni, dia baris jenis baris tetap dah. Ha'ulai. Tapi status dia tu status rafa' mubtada. Tu sebab itulah kullu akan ikut status dia. Status dia rafa' maka dia rafa'. Kalau status dia tu nasab, kita akan baca kulla. Kalau status tu dia jar, kita akan baca kulli. Ini kena selalu kena ingat. Perkataan kullu, kulluhu, kullahu, kullihi akan ikut status kalimah yang dia takkidkan. Kalau tak nak Arab kan dia suka takkid. Kuat. Dia punya kalimah dia tu banyak untuk menjadi penguat. Sebab tu Allah jadikan bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. So nak lawan orang kafir, nak menegaskan kenyataan Al-Quran, syurga, neraka mesti ditegaskan. So gunalah kalimah-kalimah penegasan. Ini kita panggil kalimah taukid. Kalau taukid dia jenis, kalau ngaji nahwu kan dia tabik yang termasuk dalam tabik. So tabik ni yang dia ikut follow i'rab yang sebelum dia. Ini pun sama juga hazihi. Ini isim isyarat kan? This is. This is main ayat dia sini aja. Ni mubtada, subject and this is predicate. Hadhihi dzurriyyati. Untuk kelas-kelas biasa kan, kelas-kelas biasa. So kita kata hadhihi dzurriyyati aja. So bila kita upgrade lah kelas kita ni ke susun Nabi yang kedua. So nak kena bahasa tu indah dan cantik. Tambahlah sikit rempah-rempahnya. So rempah kita ini penguat. So penguat masukkan kul. Kan? Kul. So hazihi ni mu'annas. So nanti dhamir dia nanti ni kul tadi akan jadi ha lah kan? So sini boleh jadi kulluha, kullaha, kulliha. Sekarang ni dia kuatkan apa? Dia kuatkan hazihi. Hazihi ni jangan tengok baris dia sini. Tengok status dia. So status dalam bahasa Arab ada rafa', nasab dan jar. Yang ini tanda je. Ini mabni ni. Isim isyarat semua mabni. Maknanya baris dia tu memang tak berubah pun. Lahir-lahir beranak memang baris bawah dah. Memang tak berubah. Jangan kacau. Baris dia ni kita tak concern sangat. Concern dia duduk di tempat apa ni? Tempat mubtada. So mubtada masuk kelas rafa'. Ini mubtada. So tanda, salah satu tanda rafa' ialah baris hadapan. So hadhihi kulluha kena baca. Siapa baca kullihi salah. Siapa baca kullaha salah. Okey, habis.
Wa kanat li zurriyati Adama Quran kasiratan. Quran kasiratan. Dan adalah milik zuriat Adam ni banyak memiliki kan. Kalau li tengok li bahasa Arab guna untuk mana has ataupun have. Tengok keadaan. Macam sini dia sesuai untuk jadi sebab kalau kita buat kanat. Kanat ni makna was. Kalau kita kata present sekarang ni, so buanglah kanat. So bila buang kanat, bermula dengan li. So kalau kita bermula dengan li dalam ayat tu, tak ada verb yang lain, tak ada verb, so ayat itu akan bermakna has ataupun have. So sini maknanya zuriat Adam tadi, zuriat ni plural kan. So dia have. So kalau masuk kanat akan jadi had lah. They had, mereka memiliki. So kalau present, they have. Sini zuriat Adam memiliki, lam tu makna memiliki. Memiliki Quran kasiratan. So bentuk dia macam yang atas tadi. Yang ini fiha rijalun kasirun. Quran kasiran. Quran daripada qaryah. So qaryah tu jamak dia Quran. Quran. Memang kita sebut dia memang Quran, bukan Qurayun. Sepatutnya Qurayun. Tapi sebab illah ada sini kan, huruf sakit-sakit ni dia proses jadi Quran. Tapi asalnya Quran. Sebab itulah kata sifat dia ni kasiratun. Sebab dia asalnya baris hadapan. Bukannya dia bagi hadapan tu kerana ada faktor-faktor lain. Tak ada faktor lain. Faktor asal dia setelah diusik dia punya kalimah sebab belakang dia tu huruf sakit. So dia ubah bagi dia. Wa banau buyutan kasiratan. So baitun jamak dia buyut. Mereka telah membina rumah-rumah. Ini plural ni, kalau plural yang tak ada waw nun, tak ada ya nun, ini plural ni jamak kita panggil jamak taksir. Jamak taksir hukum dia muannas. Hukum dia muannas. Ni muannas ni. Muannas pula mufrad, singular. Walaupun dia plural, tapi kita anggap dia sebagai singular. Jadi kalau kata sifat dia nanti akan datang kata sifat dalam bentuk singular. Buyutan kasiratan. Singular kan? Mu'annas kan? Kalau lelaki kasiran. Ini kita panggil hubungan antara mausuh dan sifat. Jamak taksir hukum dia singular. Nanti kata sifat dia akan jadi kasiratan. So wa kanu yahrusuna al-arda. Okay, wa kanu yahrusuna al-arda. Kanu. So kalau kita buang kanu, jadi yahrusuna saja kan? So mereka mengerjakan tanah. Mereka membajak tanah. Yahrusuna al-ardh. Ni fi'il apa kita panggil fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. So bila kita nak nampakkan pas, masuklah kana. Tapi oleh kerana ini plural, masukkan waw alif. Jadi kanu. Jadi kanu adalah mereka. Yang ni nak menunjukkan peristiwa lalu. Yang ni menunjukkan sedang. Maknanya zaman dulu, mereka tu, kerja mereka tu tak habislah kerja mereka tu. So fi'il mudhari' ni untuk menunjukkan kerja tak habis. Kerja yang sentiasa dibuat. Yang yahrusu. Tapi kalau kita tak bubuhkan pula, tak nampak peristiwa lalu. So kanu mereka dulu, kerja mereka tak habis-habis, kita kata membajak sawah. Tu aja kerja mereka. Okay. So kalau terjemahan moden kalau bahasa Inggeris dia guna used to lah. So they always kerja mereka tu. So kana plus yurasu. Tapi i'rab kita still sama saja. Still sama. Kana sini dalam ni ada waw dia kan. So waw tu kita panggil isim kana kan. So yang ni ini khabar kana. Ni kana ni fi'il nakis. Dia perlukan kepada isim dia. So isim dia dah ada tu waw tu. Tu waw tu isim dia. Mana khabar dia? Khabar dia yahrusuna. So al-ardha ni maf'ulun bih. Ini pun sama yazra'una, bercucuk tanam dan juga hidup. Ni kita panggil waw ataf lah kan. Ikut yang sini. Ni. So kalau kita nak buat ayat asing-asing, wa kanu yahrusuna al-ardha wa kanu yazra'una wa kanu ya'ishuna. So nak jimat-jimat kan, buat waw ajalah. Jadi semua ni adalah khabar
kana ni. Ni khabar kana, ni khabar kana. Tapi dalam grammar kita tak boleh kata khabar kana. Kita kata atof. Ni atof kepada yang ni. Dia panggil follow. Ini follow, i'rab dia follow yang ni. Yang ni follow yang ni. Semua follow. Okey, wa kana nasu, dan adalah manusia, manusia ala dini abihim, berada di atas agama bapa mereka itu Adam. Ala ni duduk atas ni, atas panggil ala, duduk atas. Panggil ala, duduk atas kursi. Kita duduk atas kursi. Ala kita alal kursi. Kursi tu duduk bawah, kita duduk atas. Jadi sini manusia duduk atas agama. Apa maksudnya? Atas agama. So makna atas ni secara simbolik. Simbolik. Dalam istilah nahwu kita panggil majaz. Majazi. Simbolik. Bukan hakikat. Yang hakikatnya duduk atas kursi tu. Duduk atas kenderaan, duduk atas basikal, duduk atas kuda. Duduk atas. Itu dia panggil yang hakiki. Yang hakiki. So makna ala digunakan untuk yang hakiki, juga digunakan untuk mana majazi. So manusia duduk atas ni mengikuti. Manusia duduk atas. Duduk atas ni mengikutlah. Mengikut. Kalau kita duduk atas kenderaan kita, so dia akan ikut lah kan. Dia akan bawa kita ke mana. Dan kita jaga dia. Jaga agama tu. Sebenarnya, itu makna hakiki dia lah. Makna di sebalik ala tu. Tapi dalam terjemahan kita kata manusia mengikut agama. Manusia mengikut agama bapa mereka iaitu Adam. Ya'buduna. So mereka menyembah Allah. So sini ada kana. Kalau kana mesti ada isim dia kan. Ni isim dia. So ini khabar dia lah. Ala dini abihim. So ini mungkin khabar yang pertama. Ini mungkin khabar yang kedua. Kan? Ataupun kita kata yang ni menerangkan kepada domir yang ada sini. So kita kata hal. Ya'budu ni hal kepada him di sini. So kalau kita pandai-pandai tu boleh je. Nak kaitkan yang ni apa, yang ni apa. Wala yusyrikuna bihi syai'an. Tengok kalau penggunaan asyraka, so domir yang akan digunakan ialah bi. Menyekutukan dengan. Okey dah, sebab bahasa Melayu pun biasa guna menyekutukan dengan. So kanan nas, tengok. Dia ajar kita ni guna kanat kan. Kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia adalah, kalau kita buang kana, maknanya sekarang lah. An-nasu ummatun wahidatun. Manusia adalah satu umat. Manusia adalah satu umat. Umat yang satu. Umat yang satu. So ini kita panggil apa? Mubtada. Yang ni khabar dia kan. Umat tu khabar dia. Wahid tu sifat. Sifat kepada umat. Ini nama grammar dia sebelum masuk kana. So kalau kita masuk kana, dia benda yang sama je. Cuma nama je lain sikit. Nama lain. Sebab kana ni dia semacam fi'il. So dia nak kepada fa'il kan. Tapi kita tak boleh namakan dia fa'il. Kita namakan dia nama khusus. Iaitu nama dia isim. Isim kana. So Anas tadi yang asalnya mubtada jadi berkait dengan kana dah. Dah jadi milik kana. So nama baru dia ialah isim kana. Isim kana. Dan sini khabar kan. Tadi pun khabar kita sebut. Ummatan tu khabar. Tapi sekarang ni sebab kana masuk jadi khabar kana. So khabar kana hukum dia nasab. Sebab tu kita kena tukar tadi ummatun tadi dah jadi ummatan. Yang ni kata sifat. Kata sifat dia always follow dia punya isim yang dia sifatkan. So yang ni bagi atas, so dia pun kena bagi atas. Kalau yang ni ummatun, sini akan jadi wahidatun juga. Kana nasu ummatan wahidatan. Abuhum Adam. Their father was Adam. Ini ayat lengkap ni. Ayat lengkap. Ini mubtada, ini khabar. Ayat lengkap. So ayat lengkap ni boleh jadi ini khabar yang pertama. Khabar kana yang pertama. Ini boleh jadi khabar yang kedua. Adalah manusia, ayahnya adalah Adam.
So dua ayat berbeza. Kanan nasu ummatan wahidatan, satu ayat. Satu lagi, wa kanan nasu abuhum Adam. So abuhum Adam khabar kana. Boleh gitu. Yang ni sebab ada waw kan. So waw kita kata yang ni follow yang ni ajalah. Kita panggil ataf. Jumlah ni rabbuhum ni kan ayat lengkap, mubtada, Allah khabar. So ayat ni semua follow ayat yang ini. I'rab dia sama I'rab dia di tempat khabar. Di tempat rafa' di tempat nasab khabar kana. Kalau ayat i'rab dia di tempat, kita kata fi mahalli. Fi mahalli nasab. Di tempat nasab. Kalau ayat lah. Ni bukan ayat ni. Ni satu kalimah. Ummatan wahidatan. Satu kalimah, kita i'rab dia tu nasab. Tapi kalau jumlah ayat tu, dia jadi status nasab ke apa, kita kena tambah perkataan fi mahalli. Kalau faham, tak faham tu biarkan. Nanti esok-esok Tuhan bagi kefahaman, nanti tengok video ni semula. Oh, yang ni yang Ustaz nak cakap dulunya. Ataupun i'rab dia mungkin abuhum Adam ni sifat yang kedua bagi ummah. Ummah ni kan sifat yang pertama dia wahidah. Sebab dari segi terjemahan pun kita boleh kata umat yang satu yang mana kan? Yang mana ayah mereka adalah Adam. So abuhum Adam ni jumlah. Jumlah lengkap lah kita panggil jumlah ismiyah. Hukum jumlah ismiyah mufrad. Hukum dia nakirah. So maknanya nakirah boleh sifatkan nakirah. So mufrad. So layaklah dia jadi sifat. Wallahu a'lam bissawab.